Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada petang ni dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu beronline lagi, dan kita harapkan semoga pertemuan kita ini Allah penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kitab Zadul Muta'allim. Masih lagi perbincangan kita berkisar dalam bab akidah, iaitu mempercayakan ataupun percayakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zadul Muta'allim bab akidah ataupun iman, dalam bab membicarakan percayakan Allah, muka surat 14. Muka surat 14 iaitu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, di antara cara kita mengenal Allah iaitu dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat kamalat ataupun sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui zat, tetapi melalui sifat. Jadi kesempurnaan sifat ataupun kehebatan, keagungan sifat Allah itulah yang menjadi jalan kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengenal ataupun tidak diperintah, tidak dituntut mengenali Allah melalui zat. Apa itu zat? Zat itu apa? Zat itu iaitu tubuh. Mudah kita faham ni tubuh. Zat. Telinga ni zat. Telinga ni zat. Mata ni zat. Hidung zat. Mulut, bibir ni zat. Muka ni zat. Ini dipanggil zat. Sifat apa? Sifat yang duduk pada zat, duduk di atas zat. Telinga, telinga itu zat. Sifat itu mendengar. Mendengar itu sifat. Telinga ini zat. Mata ini zat. Melihat itu sifat. Bibir, mulut, mulut ini zat. Lisan, ungkapan yang berkata-kata itu sifat. Tubuh itu zat. Berdiri itu sifat. Duduk itu sifat. Baring itu sifat. Berjalan itu sifat. Jadi kita mengenal Allah dengan sifat Allah, tetapi kita tidak mengenal Allah dengan zat Allah. Bahkan diperintahkan supaya kita memikirkan segala kejadian Allah ataupun sifat-sifat Allah, tetapi jangan kita fikirkan bagaimana zat Allah. Maksudnya apa? Kita melihat sifat Allah, keagungan, bagaimana hebatnya Allah mendengar, bagaimana hebatnya Allah berkata-kata, bagaimana hebatnya Allah melihat, bagaimana hebatnya Allah mengetahui, bagaimana hebatnya Allah itu menjadikan sesuatu perkara,
bagaimana hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengkehendaki sesuatu perkara. Tetapi jangan kita mencari ataupun memikirkan bagaimana mata Allah, bagaimana telinga Allah, bagaimana mulut Allah, bagaimana tubuh Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana kaki Allah. Kita dilarang. Kerana apa? Akal kita ni yang memikir dapat menggambarkan sesuatu perkara yang hanya dapat digapai oleh panca indera kita. Akal kita ataupun otak kita ini hanya boleh menggambarkan sesuatu perkara yang dapat digapai oleh panca indera. Apa itu panca indera? Panca indera ni ada 5. Melihat, mendengar, cium, rasa dengan lidah dan rasa dengan tangan. Jadi kalau kita sebut belalai gajah, bagaimana keadaan belalai gajah? Belalai gajah dia begini. Kenapa? Kerana kita dah melihat belalai gajah. Telinga gajah yang lebar, kita boleh gambarkan telinga gajah yang lebar tadi. Kerana apa? Kerana kita melihat telinga gajah tadi. Tetapi sesuatu perkara yang tidak dapat digapai oleh 5 panca indera tadi, melihat, mendengar, cium, rasa dengan lidah, rasa dengan tangan, maka selagi itulah akal dia tak boleh menggambar. Dan sekalipun kalau dia gambarkan pun, dia akan gambarkan apa yang telah digapai oleh panca indera tadi. Itu sebabnya kita diperintahkan supaya melihat sifat Allah tetapi tidak melihat zat Allah, ataupun tidak memikirkan bagaimana keadaan zat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, maksudnya sifat yang wajib duduk atas Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang wajib pada Allah, wajib di atas tiap-tiap mukallaf percaya bahawa bagi Allah Subhanahu wa taala itu beberapa sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini dia tidak terikat hanya pada 20 sifat. Ni kat depan nanti kita belajar sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ada 20. Adakah Allah Subhanahu wa taala itu terikat dengan 20 sifat? Hanya semata-mata 20 sifat yang wajib itu sahaja ada pada Allah? Tak. Terlalu banyak sifat-sifat yang wajib yang ada pada Allah. Selagi mana sifat tadi dia membawa kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak membawa kekurangan ataupun kecacatan pada Allah, maka sifat itu adalah sifat Allah. Jadi Allah Ta'ala itu tidak tertakluk, tidak terikat pada 20 sifat, tetapi Allah SWT itu mempunyai sifat yang banyak, yang mana sifat tadi membawa kesempurnaan pada Allah dan tidak membawa kecacatan ataupun kekurangan pada Allah SWT. Maka wajib diketahui dengan tafsil ialah 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil dan 1 sifat yang harus. Jadi bagi seorang mukallaf wajib kita mengetahui sifat yang wajib bagi Allah SWT ini secara tafsili. Wajib kita mengetahui sifat yang wajib bagi Allah SWT ini secara tafsili 20 sifat. Apa maksud tafsili? Apa maksud tafsili? Tafsili ni secara terperinci. Apa maksud terperinci? Iaitu kena kita tahu, bukan hanya contohnya qudrah. Allah Ta'ala itu berkuasa. Kita tak boleh hanya mengetahui kuasanya Allah. Allah Ta'ala itu maha berkuasa semata-mata. Tetapi kena wajib kita tahu secara terperinci, baik sama ada daripada dalil naqli. Apa maksud dalil naqli? Iaitu daripada dalil Al-Quran dan dalil hadis Nabi SAW, dan juga dalil aqli. Apa maksud dalil aqli? Dalil akal. Ini secara terperinci. Bila sebut tafsili secara terperinci, wajib bagi setiap mukallaf tadi mengetahui satu-satu sifat tadi secara dalil naqli ataupun dalil aqli. Dalil naqli apa? Dalil naqli iaitu daripada Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, ataupun dalil aqli iaitu secara logik akal. Ni dia, ya. Apa
Apa sifat yang wajib diketahui oleh mukallaf secara tafsili tadi? 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan satu sifat yang harus. Jadi berapa semua? 41. 20 sifat yang wajib bagi Allah. Maknanya 20 sifat tadi wajib kita ketahui secara tafsili, secara dalil akli, secara dalil naqli Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan juga dalil akli. Kena tahu. Wajib. Ni semuanya sifat-sifat tadi akan dihuraikan di hadapan secara terperinci, untuk kita mengetahui secara tafsili. Adapun sifat-sifat yang wajib bagi Allah SWT itu, sifat-sifat yang wajib bagi Allah SWT itu, kenapa ulama' ni timbul persoalan? Kenapa ulama' letakkan 20 sifat? Kenapa tak 25 sifat? Kenapa tak 10 sifat? Kerana 20 sifat yang wajib ini diambil daripada Al-Quran dan hadis. Didapati daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, dan akhirnya mereka letakkan sebagai satu lakaran ataupun garis panduan kepada kita supaya kita mudah mempelajari akidah ini ataupun sifat yang wajib ini, akhirnya sampai kepada matlamat kita kenal Allah melalui sifat-sifat yang wajib bagi Allah SWT ataupun sifat-sifat Allah. Tapi Allah Ta'ala tidak terikat pada 20. Cuma 20 ini diletak oleh para ulama' kerana merujuk semula ataupun didapati 20 sifat ini daripada Al-Quran dan daripada hadis. Untuk apa? Untuk mempermudahkan kepada kita mengenali Allah SWT daripada 20 sifat tadi. Adakah 20 sifat? Tidak. Allah Ta'ala tidak tertakluk hanya 20 sifat. Banyak setiap sifat yang membawa kesempurnaan kepada Allah SWT, maka itu adalah sifat Allah. Tapi 20 sifat ni yang didapati oleh para ulama' daripada Al-Quran dan hadis. Lalu diletakkan, dikumpulkan supaya mempermudahkan kita mempelajari sifat-sifat Allah SWT tadi. Jadi dalam 20 sifat tadi pula dalam 20 sifat tadi pula terbahagi kepada 4. 20 sifat tadi terbahagi kepada 4. Yang pertama, sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiah. Yang ketiga, sifat ma'ani. Dan yang keempat, sifat ma'nawiyah. Dalam 20 sifat tadi pula terbahagi kepada 4 kumpulan. 20 sifat tadi terbahagi kepada 4 kumpulan. Yang pertama, sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiah. Yang ketiga, sifat ma'ani. Dan yang keempat, sifat ma'nawiyah. Apa sifat yang duduk pada kumpulan sifat nafsiyah? Iaitu satu sifat yang duduk pada golongan sifat nafsiyah, iaitu wujud. Wujud. Kemudian yang kedua, kumpulan yang kedua dipanggil sifat salbiah. Dalam sifat salbiah ini ada 5 sifat yang duduk pada sifat salbiah, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. 5. Dalam kumpulan sifat salbiah ni pula duduk 5 sifat. Apa 5 sifat tadi? Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Ada 5 sifat. Nanti kita akan hurai secara terperinci apa itu sifat nafsiyah, apa itu sifat salbiah, apa itu sifat ma'ani, dan apa itu sifat ma'nawiyah. Kita akan hurai satu persatu, dan kita juga akan hurai setiap sifat-sifat tadi. Sifat-sifat tadi. Kemudian yang ketiga iaitu sifat ma'ani. Kumpulan yang ketiga dipanggil sifat ma'ani. Dan apa sifat yang duduk dalam kumpulan sifat ma'ani ini? Yang duduk dalam sifat ma'ani ini iaitu qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Ada 7. Ada 7. Qudrah, iradah, ilmun,
hayah, sama', basar, kalam. Ada 7 sifat. Kemudian yang keempat, sifat maknawiyah. Kumpulan yang keempat, sifat maknawiyah. Apa sifat maknawiyah? Apa sifat-sifat yang duduk dalam kumpulan sifat maknawiyah? Iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu qadiran, 1. Kaunuhu muridan, 2. Kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadi ada 4. Dalam 20 sifat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyan, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 20 sifat ini terbahagi kepada 4 pula, iaitu wujud duduk dalam nafsiyah. Kemudian 5 sifat duduk pada salbiyah, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Kemudian 7 sifat duduk pada sifat ma'ani, iaitu qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Dan 7 lagi duduk pada sifat ma'nawiyah, iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadi inilah sifat, 20 sifat yang wajib bagi setiap mukallaf. Maksud setiap mukallaf ni, setiap orang yang dipertanggungjawabkan, ada dosa, ada pahala bagi setiap amalannya tadi, mempelajari 20 sifat tadi secara tafsili. Apa maksud tafsili? Secara terperinci, baik daripada Al-Quran, hadis Nabi, dan juga akal, ilmu akal. Jadi wajib dia tahu. Dia tak boleh dia tahu Allah Ta'ala wujud tak? Wujud. Apa dalil Allah Ta'ala wujud? Saya tak tahulah. Itu maknanya dia tahu secara ijmali, secara global. Dia hanya tahu Allah Ta'ala itu wujud, tapi bagaimana Allah Ta'ala wujud, apa dalil Allah Ta'ala itu wujud, apa ayat Quran yang menyatakan Allah Ta'ala wujud, apa hadis Nabi yang menyatakan Allah Ta'ala wujud, apa pula akal, ilmu akal yang menyatakan Allah Ta'ala wujud, dia tak tahu. Maka pengetahuan itu sekadar ijmali. Sah tak iman dia? Sekalipun dia selagi mana dia bersyahadah tidak mensyirikkan Allah, tetap sah, tetapi tidaklah sesempurna iman sebagaimana yang dikehendaki. Jadi bagi setiap mukallaf ni wajib belajar akidah, mempelajari sifat-sifat Allah Ta'ala tadi secara tafsili. Perlu kita tahu. Itu sebabnya penting. Kerana apa? Kerana kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak kenal Allah? Kalau kita tak kenal Allah, macam mana kita nak taat pada Allah? Macam mana kita nak berkorban seluruh jiwa kita, masa kita untuk melaksanakan titah perintah Allah, meninggalkan segala titah, segala larangan-larangan Allah. Jadi kena kenal Allah. Dan tak boleh kita kenal hanya sekadar dengan ijmali, secara terperinci. Untuk apa? Apa keperluan dan kepentingan untuk kita mengetahui secara terperinci? Supaya kita mengenali dengan sebenar-benarnya. Bila kita kenal dengan sebenar-benarnya, maka ketika itu semakin kuatlah keyakinan kita kepada Allah, dan semakin kuatlah ketaatan kita dalam melaksanakan titah perintah Allah, dan juga sifat kehambaan yang patut kita zahirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya penting kita mempelajari ilmu akidah dan mengetahui sifat yang wajib ini secara terperinci. Bila kenal, macam contoh kita makan, nasi dagang. Kita makan nasi dagang. Kita orang KL, kau orang Terengganu. Kita bukan orang Terengganu. Nasi dagang ni orang Terengganu.
Jadi bila dihidang nasi dagang, kita tak kenal nasi dagang tu daripada mana nasinya, daripada mana lauknya, apa dia punya nasinya. Jadi kita makan, sedap tak? Sedap. Tapi berbeza dengan orang yang rasa sedap bila tika mana dia mengetahui nasi dagang itu secara terperinci, daripada mana, buat apa, asalnya daripada mana. Masya Allah, maka ketika itu dia akan rasa sedap tadi lebih menjiwai, lebih merasai apa yang sepatut dia rasa di sebalik daripada kesedapan nasi dagang tu. Sebabnya berbeza penjiwaan seseorang terhadap sesuatu dalam keadaan dia mengetahui dan dalam keadaan dia tidak mengetahui. Itu sebab Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran perbezaan di antara orang yang mengetahui, orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Apatah lagi ilmu yang bersangkutan untuk ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama dalam perbicaraan kita hari ini. Percayakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita harapkan semoga sedikit perkongsian ini memberikan satu penerangan dan penjelasan yang baik, dan penambahan pengetahuan kita dalam mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menyukai Ustaz sendiri. Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.